Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini dapat dilanjutkan lagi perbicaraan kitab Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka malam ini saya kemukakan keterangan-keterangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berhubung tentang hujah yang dikemukakan oleh seorang tokoh ulama yang dihormati lagi disegani, lebih 100 tahun lebih awal daripadanya, Asy-Syaikh Al-Imam Alauddin Ibni Nafis dalam kitabnya Al-Mujizu fi Tibb, annal waba yansha'u an fasadin yu'ridu li jawahiril hawa bi asbabis sama'iyah aw ardiyah. Asy-Syaikh Al-Imam Alauddin, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengumpul butiran dan maklumat sejak daripada tahun 633 Hijrah. Wabak menimpa dan melanda bumi Mesir 633 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih pada waktu itu usianya masih remaja, belasan tahun, dan cukup berpengalaman dan memahami tentang hal ihwal wabak yang melanda pada tahun 633 Hijrah. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih wafat pada tahun 676 Hijrah. 100 tahun kemudian, 733 Hijrah, Asy-Syaikh Al-Imam Syihabuddin, begitu juga Asy-Syaikh Al-Imam Alauddin berpengalaman sekali lagi. Bumi Mesir ditimpakan wabak penyakit. Berjarak 100 tahun, 633 Hijrah, ulangannya 733 Hijrah, dan ulangannya 833 Hijrah. 100 tahun, 633, 733, 833 Hijrah. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil keterangan daripada Asy-Syaikh Alauddin tahun 733 Hijrah berlaku wabak penyakit. Maka dinyatakan dalam kitabnya bahawasanya wabak itu berlaku disebabkan kerosakan yang melata di segenap pelusuk
merangkumi muka bumi yang begitu luas, merosakkan pengudaraan, udara tercemar. Maka apabila udara tu tercemar, itu puncanya merebak dan berjangkit. Apabila udara tu dah tercemar, dia merebak dan berjangkit. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Alauddin mengemukakan sebab-sebab dari langit dan sebab-sebab yang berlaku di bumi. Antaranya dia kata, faminal ardiyah, antara sebab-sebab penyakit yang ringan pun menjadi penyakit yang berbahaya dan membunuh, berjangkit, merebak, wabak dan mengorbankan begitu ramai manusia. Antaranya sebab-sebab yang berlaku penyakit yang ringan asalnya. Coronavirus ni penyakit yang ringan aja, selsema aja, tetapi dia mengganas, membiak, berjangkit, merebak, seterusnya membunuh manusia. Ianya disebabkan oleh keadaan muka bumi yang kotor, air yang tidak mengalir dengan sempurna, bumi bagaikan dipenuhi dengan bangkai. Tak kiralah bangkai manusia, bangkai binatang, bangkai serangga. Tanah, campuran airnya tidak sekata. Watturabatul katsiratu an-nazza, maknanya tak sekata campuran air, kandungan air dalam tanah. Dengan kata lain, tanah ni makhluk Allah yang istimewa. Pijak dia tak kata sakit, pukul dia tak rasa sakit, hempap dia tak rasa sakit, kerana dia tu tanah. Tetapi jangan sampai tanah itu dicemari. Jadi apabila tanah sudah dicemari, penyakit ringan pun boleh menjadi wabak dan membunuh. Begitu juga udara jangan sampai dicemari. Penyakit ringan pun menjadi wabak dan selanjutnya membunuh. Tengok keterangan yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Alauddin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dinyatakan kepada kita apabila tercemarnya udara tercemar, baik, apabila udara tercemar, seringan-ringan penyakit pun nanti boleh merebak, menular, berjangkit, mengganas, menjadi wabak dan membunuh. Begitu juga tanah, tempat kita jalani hidup. Apabila tanah itu tercemar, tak sekata kandungan airnya, malah yang dikandungnya air yang kotor,
bangkai pula, pelbagai jenis bangkai, kotoran, sampah. Jadi di situ nanti penyakit yang ringan pun akan berubah menjadi penyakit yang ganas, menular, merebak, berjangkit, wabak dan membunuh. Dengan kata lain, takut tuan-tuan, maknanya penyakit yang ringan pun, kita kata jerawat pun nanti boleh membunuh. Kalau kita kata jerawat tu penyakit ringan, penyakit kulit yang ringan, tetapi oleh kerana udara dah tercemar, tanah dah tercemar, air dah tercemar, penyakit jerawat pun mampu berjangkit, merebak, wabak, bunuh manusia. Wal-iyazubillah. Hebatnya, maknanya Asy-Syaikh Al-Imam Alauddin 733 Hijrah, dia tak baca je bilangan hari ni berapa ramai yang kena, dia tak baca tu aja. Dia menilai dan mengkaji. Yalah, kalau dah hari-hari kerjanya membaca bilangan makin bertambah, makin bertambah, tak payahlah. Kita nak dengar apa yang harus dilakukan puncanya. Setakat kluster, aku pun kluster juga, kluster pegawai agama yang di Sejuk Beku, kluster juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, janganlah sekadar membaca bilangan aja, sangkanya dah PKP. Tak juga. Dah 600 pun tak PKP. Tak apalah tuan-tuan, tak baik ngata-ngata Astagfirullahalazim. Yalah, Baginda Daud alaihissalam pun merayu pada Allah agar wabak penyakit jangan melebihi 3 hari. Melebihi 3 hari PKP, habis. Banyak mudarat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, maka oleh kerana wabak ini tak mengira apa pun penyakit. Penyakit apa boleh penyakit macam mana pun boleh menjadi wabak. Disebabkan 3 nilai ini: udara, tanah, air. Maka tak dapat tidak, untuk memulihkan udara, tanah dan air, kalau manusia tak mampu nak pulihkan, memanglah memerlukan jangka masa yang panjang, iaitu 2 tahun, haulain kamilain, 2 tahun. Pengalaman Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah. Pengalaman dia pada tahun 833 Hijrah, 834 Hijrah, 835 Hijrah. 2 tahun cukup. Barulah wabak penyakit di zamannya tu pulih. Pulih tu apabila pulihnya 3. Pulihnya udara, pulihnya tanah, pulihnya air. Maka Tuan Haji Jamaluddin, kau kena tukar jawatanlah kepada pengarah Jabatan Alam Sekitar. Kenapa duduk kat Persin aja, harga sawit pun dah jatuh lah. Kena. Tuan Jamaluddin kata dia JCS, dia harapan kita. Habis Haji Hanafiah, imam rawatib aja, tanda tangan akuan nak nikah pun aku tak boleh. Jadi kita harapkan Haji Jamaluddin JCS, pengarah Jabatan Alam Sekitar, selagi tak dipulihkan udara ni,
sekecil-kecil penyakit pun boleh jadi wabak. Setakat ni kita menyalahkan coronavirus, wahal dia tu jenis selsema je. Nanti lepas ni tak tahulah tuan-tuan, penyakit apa pula. Selsema boleh bunuh orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yalah patutnya dah naik dah. Tuan Haji Syahri patutnya dia dah pengarah pejabat tanah dan galian. Kenapa? Ni nak pulihkan 3 ni. Bukan nak cari tanah kocek. Nak pulihkan 3 ni je Jamaluddin. Nak pulihkan udara, nak pulihkan tanah ni. Janganlah nak cari tanah kosong tu nanti dulu. Nak pulihkan tanah ni. Lepas tu nanti jawatan ialah Runhill dah steady dah. Runhill dah steady. Kita boleh tengoklah apa ni air Selangor kan berulang-ulang masalah air Selangor. Jadi selagi air tu tak pulih, wabak makin menjadi. Kerana ni 3 ni, kita nak pulihkan udara, nak pulihkan tanah, nak pulihkan air. Keterangan Asy-Syaikh Al-Imam Alauddin 733 Hijrah. Kemudian keterangan ini diguna pakai oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada tahun 833 Hijrah. Kini 1442 Hijrah, imam siapa? Imam Haji Hanafiah lah. Siapa lagi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis pun nak jadi pengarah, siapa nak jadi imam masjid? Contoh. Kaedah dia nak faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, maknanya apabila nak dipulihkan udara, nak dipulihkan tanah, nak dipulihkan air yang dah tercemar, keracunan udara, keracunan tanah, keracunan air, memang perlukan 2 pusingan haulain, 2 kali haul, iaitu 2 tahun. Yang kita takut ni, Tuan Haji Khair patutnya dilantik lagi sebagai pengurusi syarikat aku ke apa. Kenapa? Kerana WHO beritahu 2 tahun pun belum pasti lagi. Oh no, janganlah gitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 2 tahun pun belum pasti lagi WHO mendapati. Ya, maka jawapannya satu aja. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, idza kasural mu'tafikat zakatil ard. Apabila banyaknya berlaku kerosakan di muka bumi, bumi dipulihkan. Idza kasural mu'tafikat zakatil ard. Apabila banyaknya berlaku kerosakan, pencemaran di muka bumi, udara tercemar, tanah tercemar, air tercemar, zakatil ard, maka bumi dipulihkan. Oleh itu bumi dipulihkan, nak dipulihkan udara, nak dipulihkan tanah, nak dipulihkan air, maka Allah datangkan angin puting beliung, memusnahkan sesuatu penempatan. Menyaksikan begitu ramai yang terkorban, menyaksikan begitu banyak harta benda yang binasa. Wal-iazubillah. Begitu juga nak dipulihkan udara, nak dipulihkan tanah, nak dipulihkan air, maka digegarkan sesuatu penempatan.
musnah harta benda, musnah segalanya, mengorbankan ramai nyawa manusia. Nak dipulihkan udara, nak dipulihkan tanah, nak dipulihkan air, dilimpahkan air hujan berlebihan, banjir besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat pada tahun 852 Hijrah, memberi sedikit keterangan dalam kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, yang menyedarkan kepada kita, habis selama ni wabak tak ada. Tapi ingat, selama ni wabak tak ada, berapa kali gempa bumi? Betul, wabak tak ada, tetapi bumi dipulihkan dengan tsunami. Bumi dipulihkan dengan tsunami. Betapa ramai yang terkorban, menakutkan, mengerikan. Ya, selama ni wabak tak ada, betul wabak tak ada, tapi berapa banyak gegaran. Gegar. Ingat lagi, saya imam subuh kat sini. Lepas semayang subuh, berbunyi-bunyi handphone aku ni. Aku tengok, Endon, aku cakap ni, buang tebiat pagi-pagi. Aku cakap, nantilah, daripada Makassar. Rupanya dekat Sulawesi, gegar. Kawan saya sama-sama ahli falak lah, dia WhatsApp, dia beritahu, kiamatnya Pak Ustaz. Kiamat apa? Aku cakap, nantilah, aku hutang banyak lagi lah. Rupa-rupanya berlaku dekat Palu, betul-betul di Palu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, selama ni wabak tak ada, tetapi lain pula yang jadinya, gegaran gempa bumi, ya, banjir besar, kemusnahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kali ini tak kedengaran pula banjir. Ada banjir, tapi tak sehebat. Ya, tak kedengaran pula tiupan angin. Ada, tapi tak sedahsyat ribut ant yang musnahkan segalanya. Ya, memang ada gegar-gegar, tapi tak sekuat mana. Memang ada letusan gunung berapi, tapi tak sehebat mana. Maka wabak pula yang merebak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ianya memberi isyarat kepada kita, kalau nak wabak ni terhapus dengan segera, tunggulah negara mana yang kena gempa bumi terkorban. Tunggu je lah negara mana yang letusan gunung berapi hancur. Tunggu je lah negara mana yang mengalami tsunami, musnah segalanya. Kerana malapetaka, malabahaya yang Allah timpakan di muka bumi ini bertujuan untuk memulihkan bumi. Idza kathural mu'tafikat zakatil ard. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadis ini ditulis semula oleh Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan kata lain, setelah kita puas menyaksikan gegaran, ya Allah, Tuan Haji Osman Noh lah yang paling rajin hantar pada aku WhatsApp. Piah, gegar sekarang ni, Piah, gegar ni sekarang ni, Piah. Apabila tak gegar Haji Osman Noh, wabak datang kan? Wabak terus tak gegar-gegar. Tengok, kalau tak Haji Osman Noh lah, hari-hari dia hantar, hari ni kat sini gegar, esok kat situ gegar. Gegar.
rupa-rupanya kemuncaknya berhenti gegar, wabak pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tak kita hairan dengan perubahan cuaca, climate change, sekejap La Nina, sekejap Al Nino, pening kepala, cepat dia berubah. Sekarang mana pergi La Nina, mana pergi La Nino, tak apa-apa tu, mana pergi, tak ada, wabak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya kalau nak berhenti wabak, tunggulah apa pula malapetaka yang didatangkan, wal iazu billah. Sebab itu maknanya wabak ni berdasarkan keterangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tempohnya tu lama, 2 tahun. Kenapa mesti 2 tahun? Kerana proses pemulihan, nak dipulihkan muka bumi ni, nak dipulihkan muka bumi yang tercemar udara, tanah, airnya tu perlu tempoh masa yang lama. Ini bererti kiranya manusia mampu memulihkan, manusia mampu berusaha, bekerja sama all over the world, memulihkan udara, memulihkan tanah, memulihkan air, saya yakin pulihlah wabak penyakit. Wah, macam aku pula PBB ya. Macam mana Haji Syahri? Mampu tak PBB menghendaki semua manusia ni dekat muka bumi ni bekerja sama, segera pulihkan udara, pulihkan tanah, pulihkan air. Kalau manusia mampu bekerja sama pulihkan 3 ni, pulihlah, segeralah wabak penyakit ni. Kalau tak, memang tunggu 2 tahun lah. Ni baru 8 bulan tuan-tuan. Baru 8 bulan. Kalau 2 tahun macam mana? Wal iazu billah. Maknanya kita baca kitab, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari Ahad hari tu, si usaha sulit Menteri Agama datang bersama dengan Encik Razif, datang masuk bilik itu. Jadi tuan-tuan jangan masuk bilik tu lah. Yelah, si usaha sulit dia jumpa Haji Hanafiah. Aku cakap, jumpalah Mufti, kau jumpa aku, projek apa aku tak boleh bagi. Tak, Menteri Agama minta Ustaz punya buah fikiran. Wah, tak payahlah aku cakap. SKT aku pun rendah markah Haji Mulid. Macam mana aku nak bagi idea kepada Menteri Agama Haji Khair? Tapi tuan-tuan, aku tak salam dengan dia. Dia pun tak, Ustaz jangan salam saya. Okey, kenapa? Ni Datuk Doktor beritahu jangan salam. Kau balik Sabah ke? Balik Sabah, tapi lepas tu saya negatif. Oh, bukan positif. Okeylah aku cakap, berbual-bual. Hari Ahad hari tu, malam dia beritahu, Ustaz, kalau saya positif, Ustaz kena cek pula. Habis, dengan kau-kau semua kena tu ni. Ni terus terang cakap ni. Si usaha sulit beritahu, oh, Ustaz, Datuk positif, saya nak cek malam ni. Cakap okey, kau cek malam tadi lah. Habis bila keputusan, dia kata esok dapat keputusan. Kalau saya positif, Ustaz kena. Aku bukan apa nak cucuk-cucuk hidung tu, aku takut. Jangan masuk bilik tu lah. Dia datang, si usaha sulit datang. Inilah. Kalau ingat aku, dia datang nak bagi aku projek guru takmir ke, tak adanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, patutnya dia datang jumpa Haji Osmano, kawan baik dia tu. Yelah, akhirnya kita marah kita marah dengan orang yang jumpa kita tu. Tengok bahayanya wabak ni, menyebabkan persahabatan kita pun kita marah. Kenapa kau jumpa aku? Kenapa?
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah tak apalah, salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.